Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang rasuah ni memang sangat jijik dan tidak patut ada di Malaysia. Namun demikian, ada orang kata rasuah ni memang berlaku sejak siapa-siapa pun jadi Perdana Menteri. Mereka kata ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, waktu itu rasuah memang pun wujud dan turut diakui oleh Tun Mahathir sendiri. Ini pendedahan terkini dan pengakuan terkini daripada Mahathir berkaitan dengan rasuah. Apabila dikaitkan dengan rasuah, Tun Mahathir menjawab dirinya bersih, tiada nak disembunyikan. Ada netizen yang kurang yakin, kurang percaya dan tidak percaya 100% dengan kenyataan Tun Mahathir itu apabila Tun Mahathir kata dirinya bersih dan tiada nak disembunyikan. Sehingga ada netizen yang memberikan komen di ruangan Malaysia Kini mengatakan manusia macam Tun ini memang sukar untuk dipercayai, kata mereka. Ada yang kata Tun Mahathir cukup licik. Ada juga yang kata dalam ruangan Malaysia Kini, komen netizen kata, kalau tak salah, kenapa marah apabila anak disiasat, kata mereka. Ada juga yang kata, kalau tak salah, kenapa pula takut nak disiasat dalam RCI? Saudara-saudara sekalian, Mahathir mengakui dirinya bersih. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, dirinya bersih daripada rasuah, walaupun amalan itu berlaku semasa dia memegang jawatan itu. Bercakap kepada CNBC, ahli politik berusia 98 tahun itu berkata, dia juga memastikan ahli keluarganya tidak terlibat dalam perniagaan berkaitan kerajaan agar tidak dituduh melakukan nepotisme. Mahathir berkata, mereka yang menuduhnya melakukan rasuah tidak dapat membuktikan bahawa dia telah mencuri walaupun 1 sen. Ditanya sama ada dia dan anak-anaknya akan bekerjasama dengan SPRM dan mengisytiharkan harta mereka, Mahathir menjawab, ya, kita perlu. Kerana undang-undang mengatakan bahawa apabila SPRM menuntut anda membuat kenyataan atau pengisytiharan, anda perlu membuat penyataan pengisytiharan hasil anda. Jika tidak, anda boleh didakwa atau dipenjarakan tambahnya. Bagaimanapun, Mahathir berkata, SPRM tidak meminta dia mengisytiharkan hartanya. Sebaliknya, hanya meminta 2 anak lelakinya, yaitu Mokzani dan Mirzan berbuat demikian. Sementara itu, bekas Perdana Menteri itu berkata, adalah satu tugas yang sukar untuk mengisytiharkan aset yang telah menjangkau lebih 4 dekad. Tetapi mereka tidak minta saya mengisytiharkan harta saya. Mereka, yaitu SPRM, kata Mahathir, mereka sedang menyiasat saya. Tetapi siasat itu tidak melibatkan atau menuntut saya mengisytiharkan harta saya, kata Mahathir lagi. Mengenai sama ada dia akan mengisytiharkan hartanya jika diminta berbuat demikian, Mahathir menjawab, ya, mereka SPRM dialu-alukan untuk bertanya, kerana saya tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Bulan lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa Mahathir sedang disiasat atas dakwaan rasuah. Saya tidak berhasrat untuk memperincikan lagi maklumat lanjut berhubung kes itu tentang apa kesalahan yang dilakukan ke semua mereka. Biarkan SPRM meneruskan siasatan terlebih dahulu, sehingga saya fikirkan satu masa yang sesuai untuk kita nyatakan hasil dapatan kes siasatan berkenan, katanya lagi. Sebelum ini, SPRM telah memberikan notis kepada Mirzan dan Mokzani untuk mengisytiharkan harta mereka dalam tempoh yang ditetapkan di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009.
Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas nih. Selamat malam. PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis. Hari ini kita digemparkan dengan pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis yang membabitkan air minuman raja. Ini memang paling tak pernah kita dengar. Pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis dan bekas setiausaha politik beliau di dua mahkamah berbeza pagi ini atas jenayah melakukan tuntutan palsu berjumlah Rp600.000 bukan saja sesuatu yang mengejutkan, malah pastinya juga mengecewakan. Jika PAS selama ini berbangga tiada sebarang kes rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan berlaku di negeri-negeri takbirannya, semua itu sudah berkecai sekarang ini. Tiada apa lagi yang boleh PAS berbangga dengan kuatnya jiwa mereka terhadap godaan dunia. Lebih daripada itu, apa yang berlaku di Perlis telah terdedah belum pun sampai 2 tahun PAS mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri tersebut. Kenapakah perkara memalukan ini berlaku kepada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, syurga serta neraka. Yang lebih memalukan lagi, seperti yang disindir oleh Puan Zarkasi, beliau kata nasib baiklah Perlis sebuah negeri yang miskin, tidak ada projek mega. Kalau ada projek mega, kata Puan Zarkasi, adalah lagi yang lebih disonglap, kata beliau lagi. Puan Zarkasi juga menyindir, kalau beginilah sikapnya, maka Perlis akan terus mundur, kata Puan lagi. Saudara-saudara sekalian, kenapakah perkara yang memalukan ini berlaku kepada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, surga, serta neraka. Apakah menyonglap duit haram lebih menyororkan daripada janji surga? Apakah panasnya api neraka yang sering digambarkan dalam ceramah dan kuliah selama ini tidak menakutkan mereka untuk melakukan dosa? Sepatutnya, sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam serta sering mengajak rakyat berjuang menjauhi dosa, ahli dan mereka yang berjuang melalui PAS, kalaupun mahu terlibat dengan jenayah rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan, mereka adalah yang terakhir sekali boleh disabitkan dengan kesalahan sedemikian. Ini kerana mereka lebih tahu dan faham tentang dosa dan neraka, juga lebih faham gambaran surga dan juga neraka. Kalau pemimpin PAS selama ini turut bercakap dan memberi kefahaman kepada ahli-ahlinya bahawa tidak keluar mengundi pun dikira haram, seharusnya tentulah melakukan rasuah, menipu dan menyonglap duit kerajaan lebih jauh lagi hukum haramnya. Tetapi semuanya sudah berlaku, dan apa yang berlaku di Perlis ini secara langsung memberi gambaran lebih buruk kepada imej PAS di masa depan. Dalam hal ini mungkin ada kalangan dalam PAS yang berkata, semua ini baru pertuduhan dan belum pun lagi didapati bersalah. Namun harus diingat, pertuduhan di mahkamah dilakukan berdasarkan bukti yang diperoleh dan tidak mungkin ia boleh direka sesuka hati. Tiada bangkai, tiada bau busuk, dan tangan tidak mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Dalam hal selain PAS perlu membersihkan diri ahli dan pimpinannya, terutama ahli keluarga yang dekat dengan pemimpin yang berkuasa,
serta mungkin perlu lebih kerap mengadakan usra, parti itu juga harus melantik mereka yang benar-benar takutkan dosa untuk diberi sebarang jawatan. Jika tidak segera dibendung, malah ahli PAS juga dilihat sama gairah merebut nikmat dunia dengan cara yang tidak halal. Artinya, mereka tiada beza sama sekali dengan parti-parti sekular. Menteri Besar Perlis juga seharusnya tidak berlengah lagi untuk berundur kerana keterlibatan anaknya sendiri dalam jenayah penipuan dana kerajaan di negeri takbirannya sehingga didakwa di mahkamah, mahu tidak mahu turut mencemar imejnya. Ditulis oleh sabudinhusin.com daripada sabudin.com. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Betullah kata orang, kata komen dalam ruangan komen. Kerana duit dan perempuan lebay atas kepala pun boleh melayang. Ada juga yang kata harap penyakit menantu hilang tak timbul kali ini. Ini merujuk kepada kejadian menantu Muhyiddin yang belum pulang lagi dan hilang. Sekian dulu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar pada petang ini ialah, adakah Menteri Besar Perlis sanggup meletakkan jawatan selepas anak beliau didakwa membuat klaim palsu berkaitan dengan minuman Raja Perlis? Ini satu tindakan atau satu perkara yang memang memalukan. Bahkan ianya disokong pula oleh seorang pemimpin UMNO, iaitu Puan Zarkasi. Puan Zarkasi kata, letak jawatan sajalah Menteri Besar Perlis. Apa pula pendapat anda? Kerana selama ini, Parti Perikatan Nasional mendakwa gabungan Perikatan Nasional itu bersih dan mereka mungkin perlu bertanggungjawab dengan apa yang mereka kata, yaitu apabila ada kes berkait dengan rasuah maupun perkara-perkara penyelewengan yang lain, mereka sanggupkah untuk meletakkan jawatan bagi membuktikan mereka adalah gabungan Perikatan Nasional yang bersih? Ataukah itu hanya satu retorik yang biasa dimainkan? Puan Zarkasi mendakwa hari ini, beliau meminta supaya Menteri Besar Perlis itu segera letak jawatan. Kerana selama ini, Parti PAS, Perikatan Nasional juga seringkali melaungkan supaya sesiapa yang didakwa di mahkamah meletakkan jawatan. Tapi nampaknya itu bukan saja terkena pada Pakatan Harapan, tetapi kini juga berbalik pula kepada Perikatan Nasional dan mereka pula mula tersenarai dalam kluster mahkamah. Pemimpin pusat UMNO iaitu Muhammad Fuad Zarkasi menggesa Menteri Besar Perlis Sukri Ramli meletakkan jawatan susulan pertuduhan tuntutan palsu terhadap anaknya Muhammad Syafiq. Jawapan standard PAS nanti ialah mereka belum didapati bersalah. Maka tidak ada sebab Menteri Besar Perlis letak jawatan atau kosongkan kerusi Dewan Undangan Negeri Sanglang. Lagipun bukan Menteri Besar Perlis yang kena dakwa. Dia pun tidak pertahankan perbuatan anaknya. Semua itu jawapan hipokrit, kata Puan. Syafiq hari ini didakwa di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan tuntutan palsu lebih RM19,000 untuk projek bekalan minuman untuk Raja Perlis di Hospital Tuanku Fauziah HTF. Dalam kenyataan malam tadi, kira-kira jam 12 sebelum pertuduhan pagi tadi, Puan berkata pentadbiran Sukri begitu lemah. Katanya, kontroversi itu mungkin tidak akan berlaku jika Sukri tidak menjadi Menteri Besar. Apapun, Sukri wajar letak jawatan. Tidak patut anak dan setiausaha politik melakukan perkara jenayah sebegitu, katanya. Dia juga menyindir dengan berkata, mujur Perlis negeri miskin.
Mujur Perlis negeri miskin dan tidak ada seberang projek mega yang boleh dicuri, disonglap, kata beliau. Dengan pentadbiran yang lemah dan mudah ditipu, Perlis akan bertambah mundur, katanya lagi. Ketika dituduh di Mahkamah Session Kangar, Syafiq mengaku tidak bersalah. Dia dituduh membuat tuntutan dengan niat memperdayakan prinsipalnya ketika dia mempunyai sebab untuk percaya bahawa ia mengandungi butiran matan palsu pada 19 Februari lalu. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Mahkamah membenarkan Muhammad Syafiq diikat jamin RM20,000 dan perlu melapor diri di pejabat SPRM berhampiran setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda? Adakah anda setuju dengan dakwaan dan juga permintaan daripada Puan Zarkasi ini supaya Menteri Besar Perlis tersebut letak jawatan? Dan yang lebih pedas lagi, apabila Puan Zarkasi menyindir dengan begitu sinis dengan mengatakan mujur Perlis negeri miskin. Mujur Perlis negeri miskin dan tidak ada sebarang projek mega yang boleh dicuri songlap. Dengan pentadbiran yang lemah dan mudah ditipu, Perlis akan bertambah mundur, kata Puan Zarkasi. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Anak Menteri Besar Perlis tidak mengaku salah buat klaim palsu membabitkan minuman raja. Wow, kalau ini benar-benar berlaku, ini memang satu perkara yang menarik sekali untuk kita bicarakan. Kalau pada zaman dahulu, zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu, zaman Kesultanan Melayu dahulu, ini sudah boleh dianggap satu tuduhan yang sangat berat. Ianya luar biasa dan boleh dianggap satu perbuatan yang sangat-sangat mendukacitakan raja. Tapi memandangkan kita kini berada pada zaman yang moden, maka ianya perlu melalui satu proses di mahkamah. Kalau dulu ianya tidak akan melalui proses mahkamah, ianya perlu diadili oleh sultan sendiri. Itu sejarahnya. Tapi kali ini anak Menteri Besar Perlis telah pun tidak mengaku salah membuat klaim palsu membabitkan minuman raja. Anak kepada Menteri Besar Perlis Muhammad Syafiq Muhammad Syukri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar hari ini atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM19,505.10. Muhammad Syafiq, 35 tahun, didakwa melakukan tuntutan palsu berkaitan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia Kangar Februari lalu. Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, ia mendakwa telah membekalkan air kepada Raja Perlis dengan keseluruhan kos berjumlah lebih RM19,000. Namun sebenarnya tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail seperti mana butiran dokumen berkenaan. Tertuduh yang juga pemilik syarikat mengangguk faham dan mengaku tidak bersalah serta minta dibicarakan selepas pertuduhan dibicarakan di hadapan Hakim Nur Salha Hamzah. Mengikut pertuduhan, dokumen palsu yang dikemukakan tertuduh dipercayai mempunyai kepentingan dan tertuduh mempunyai sebab untuk mempercayai ia mengandungi butiran palsu
yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya. Oleh yang demikian, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 2 Akta yang sama. Jika sabit hukuman, tertuduh yang telah berkahwin itu boleh berdepan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita dikejutkan dengan berita bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin didakwa menerima rasuah berjumlah RM350,000. Bekas setiausaha politik kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas 2 pertuduhan menerima suapan RM350,000 4 tahun lalu pada tahun 2020. Bagaimanapun, Syed Amir Muzakhair Al-Said Muhammad 42 tahun yang hadir dengan memakai kot berwarna biru gelap mengaku tidak bersalah. Dia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Azura Alwi. Beliau kata, "Faham, mohon dibicarakan," kata bekas setiausaha kepada bekas Menteri Dalam Negeri terbabit. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa menerima wang rasuah itu daripada seorang pengarah syarikat masing-masing berjumlah RM100,000 dan RM250,000. Ia sebagai upah bagi mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti bagi peralatan infrastruktur, server, perisian dan radio pengguna sistem RMPNet untuk Polis Diraja Malaysia PDRM, KDN bernilai RM381,112,042.44. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pejabat yayasan di Solaris Dutamas pada 4 dan 16 Disember tahun 2020. 2 pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 akta yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang betul-betul mengejutkan kita semua. Kini bertimpa-timpa, kini banyak kes mula dibongkar. Sekejap sahaja Perikatan Nasional menjadi kerajaan, begitu banyak dakwaan yang kini dibongkar. Tak tahulah salah atau tidak, sekarang sudah didakwa. Terpulanglah kepada pembongkaran dan juga dapatan di mahkamah nanti. Hakimlah yang akan tentukan. Tapi yang pastinya pendakwaan sudah dibuat. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini.